Jenayah cyber atau penipuan dalam talian bukan perkara baru di negara ini. Kerugian dicatatkan mencecah jutaan ringgit sehingga hasil titik peluh termasuk pesara disapu habis. Bukan sekali dua kes-kes penipuan sedemikian diwar-warkan, namun masih ramai yang terjerat. Ironinya, ada yang mendakwa seperti dipukau dan tidak kurang pula yang hanya mengikut arahan kerana terdesak. Apa itu jenayah cyber? Devian dan jenayah cyber secara umumnya merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak oleh individu atau sindiket yang mewakili mana-mana organisasi bagi mendapatkan maklumat secara tidak sah dengan cara merosakkan peranti komputer, telefon pintar dan peralatan lain. Teknik untuk memasuki ruang komputer sama ada melalui rangkaian internet, perisian dan perkakasan direka dan dibentuk dengan menggunakan kemahiran dan kreativiti yang tinggi dalam bidang teknologi maklumat dan juga teknologi digital dengan menggunakan algoritma tertentu. Jenayah phishing, pancingan data. Pancingan data merujuk kepada percubaan untuk mencuri maklumat sensitif, biasanya dalam bentuk nama pengguna, kata laluan, nombor kad kredit, maklumat akaun bank atau data penting lain untuk menggunakan atau menjual maklumat yang dicuri. Contohnya, kes yang pernah berlaku apabila seorang pesara awam berputih mata selepas kerugian RM800,000 akibat diperdaya sindiket phone scam yang menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN dan polis. Oleh itu, bagi mengetahui punca-punca berlakunya jenayah phishing dapat dijelaskan berdasarkan teori aktiviti rutin, routine activity theory mengenai jenayah phishing yang semakin berleluasa di Malaysia pada hari ini. Punca-punca jenayah cyber phishing berlaku di Malaysia. Punca pertama adalah pemangsa mungkin mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk melakukan jenayah cyber seperti online scam secara aktiviti harian atau sebagai profesion pekerjaan yang lumayan dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui aktiviti haram. Punca kedua, target yang bersesuaian. Mangsa terdiri dalam golongan rentan yang mudah dimanipulasi. Contohnya kanak-kanak, golongan warga emas dan individu yang mudah cemas serta individu yang bersifat naif. Pemangsa yang menjalankan kegiatan mereka akan mencuba nasib kepada golongan pada peringkat umur warga emas, terutamanya pesara-pesara. Punca ketiga adalah ketiadaan penjaga yang berkebolehan. Peranan penjaga yang berdekatan atau kehadirannya akan mengurangkan kemungkinan jenayah berlaku seperti anak, ibu bapa, jiran, rakan sekerja atau saudara mara terdekat bagi menghalang atau memberi kesedaran yang pantas terhadap mangsa. Terdapat beberapa langkah kesedaran bagi menangani jenayah cyber di Malaysia. Cara pertama yang boleh dilakukan adalah dengan sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan gadget atau komputer. Apabila menggunakan internet di komputer, kita terdedah kepada pelbagai ancaman cyber, khususnya sewaktu kita melayari laman perbankan atau melakukan transaksi dalam talian. Peranan pihak sekolah seperti mewujudkan kelab ICT dan guru memberikan pendedahan kepada bahaya cyber kepada pelajar agar mendapat pendedahan awal tentang cara yang betul menggunakan ICT dan sistem perkomputeran. Pihak sekolah juga boleh mengajak orang luar untuk memberi ceramah dan pendedahan tentang siber dan tata cara. Pihak berkuasa seharusnya perluaskan menangkap suspek kes jenayah cyber serta mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita. Kesedaran dan usaha pendidikan yang berterusan mampu menghalang rakyat di negara ini menjadi mangsa jenayah cyber di samping peranan kerajaan memberi fokus terhadap isu ini daripada berleluasa.